Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang live bersama saya malam ni. InsyaAllah saya akan bercerita tentang pengalaman saya menguruskan urus pusaka arwah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi malam ni di slot kisah 9 suku malam yang bersiaran setiap hari daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. 9 suku malam di fblive.mypusaka.info. Nama saya Harmiza Muhammad Saleh ataupun Cikgu Miza ataupun Cikgu Pusaka. Okay, malam ni saya bersiaran daripada My Pusaka Cawangan Bertam Perdana. Okay, saya harap semua yang menonton malam ni dapat like dan share dan beri komen. Okay, share banyak-banyak, semoga lebih ramai yang dapat manfaat daripada kisah yang saya akan cerita malam ni. Okay, tajuk malam ni Abang Sado Datang Bertandang. Okay, ada yang nak teka tak? Abang Sado ni siapa? Adakah Abang Sado ni suami arwah? Adakah Abang Sado ni waris ataupun bukan waris? Okay. Okay, malam ni memang tak ada Abang Sado. Okay, Abang Sado tak datang malam ni. Sebenarnya Abang Sado datang tahun lepas sebelum COVID. Okay. Sebab tu saya pakai baju hitam malam ni, sebab waktu Abang Sado tu datang dia memang berpakaian serba hitam. Okey, badan ketul-ketul. Sebab itulah saya ingat dia sebagai Abang Sado. Okey, Abang Sado ni sebenarnya dia bukanlah waris. Okey, dia hanya datang hari tu untuk teman isteri arwah. Okey. Arwah meninggal dah lama tapi belum buat lagi urus pusaka. Dia meninggal sebab dia datang sebelum COVID, tapi sebenarnya dah lama lah sebelum tu lagi. Okay, tapi urus pusaka tak buat lagi. Jadi isteri arwah datang, sebenarnya dia nak bayar duit lah, nak bayar deposit untuk mula kes urus pusaka arwah suami dia lah. Okay. Arwah ni meninggal. Dia ada anak perempuan seorang. Dia bapa dah tak ada. Jadi bila tak ada bapa, saudara kandung pun masuk sekali lah. Dia ada ibu. Okay, jadi lebih kurang 5-6 orang lah dia punya saudara kandung tu. Okay, anak perempuan seorang. Jadi isteri arwah datang pejabat nak bayar, tapi belum sempat dia buat keluar duit lagi. Abang Sado ni dah macam marah-marah. Okay, dia cakap tak payah buat dengan My Pusaka. Okay, lebih baik buat sendiri je. Dan dia cakap saya pun boleh buat, saya pun ada kawan boleh tolong. Dan dia terus call kawan dia lah. Dia cakap okey, kita pergi sinilah, kita buat itulah, buat inilah. Okey. Dia kata tak percaya dengan My Pusaka semualah. Saya pun terkejut jugalah. Isteri arwah pun agak terkejut jugalah. Okey, dia memang dah ready nak bayar. Okey, sebab dia dah marah-marah, suara pun dah tinggi. Saya cuba terangkan pun dia tak nak dengar. Okey. Jadi isteri arwah pun serba salah. Dia minta maaf. Lepas tu dia pun balik. Okay, lepas dia balik tu dia ada kontak saya lah, dia ada call, dia ada WhatsApp, dia minta maaf semualah. Okay, tapi selepas tu saya pun tak tahu apa jadi, dah selesai ke tidak. Okay, sebenarnya itu adalah kali kedua
Kali kedua saya jumpa isteri arwah. Isteri arwah dah pernah datang dah sebelum tu. Okey. Waktu dia datang dulu, itu pun susah nak jumpa isteri arwah ni sebenarnya. Sebelum dia duduk di utara, isteri arwah ni dengan arwah tinggal di negeri lain yang agak jauh daripada Penang dengan Kedah ni lah. Okay. Selepas kematian arwah, isteri tu bawa balik anak dia ke utara ni lah. Dia macam missing in action. Okay. Dia punya mak mertua dengan dia punya ipar-ipar semua tu pun tak dapat cari. Sebab tu dia orang tak dapat nak mulakan urus pusaka arwah. Okay. Jadi bila tak dapat cari, tak dapat IC, memang tak boleh mulalah. Okay. Tak lama lepas tu saya cuba kontak, cuba cari, memang tak dapat lah sebab tak ada alamat. Okay, nombor telefon ada, mula dia tak angkat call. Tak lama lepas tu dia call, itu yang dia datang tu. Waktu dia datang tu, dia datang pun dengan makcik. Okay, dia punya makcik lah. Dia datang dengan makcik, dia ceritalah sebenarnya macam tu, macam ni. Sebenarnya saya kena dengar daripada dua belah pihak lah. Sebenarnya pihak suami, pihak arwah suami, mak mertua dengan ipar-ipar tu, dia dah banyak salah faham dengan isteri ni. Okay, dia cakap isteri ni tak jaga anak. Okay, banyak tuduhan lah. Jadi isteri ni mengadu lah. Okay, mengadu. Waktu dia mengadu dengan saya tu, ada masuk phone call. Okay, dia pun keluar dari bilik. Saya tinggal dengan makcik dia lah. Lepas tu waktu dia keluar tu pun call, saya dengar dia macam menjerit-jerit, menangis-nangis kat luar. Saya pun tak dengar sajalah kan. Tak boleh nak tegur nak apalah. Saya cuma bersembang dengan makcik dia lah. Kemudian makcik dia cerita, sebenarnya ramai saudara mara isteri arwah ni cuba pinjam duit. Okay, sebenarnya ramai yang cuba ambil kesempatan dengan isteri arwah. Dia orang ingat bila suami meninggal, isteri tu janda kaya kan, semua nak datang pinjam duit. Ramai yang ambil kesempatan. Okay, dengannya isteri arwah ni pun dah banyak bagi pinjam duit lah. Okay, hari tu pun dia kata dia dah banyak keluarkan duit. Dan sebenarnya dia orang dengar dia dapat duit KWSP. Tapi macam yang kita tahu, duit KWSP walaupun isteri tu dapat, sebenarnya bukan hak isteri. Okay, isteri tu hanyalah penama. Okay, isteri tu kena sebagai pentadbir lah. Okay, jadi ramai orang pinjam duit, saya pun tak pasti duit KWSP dia ada lagi ke tidak lah. Okay, jadi kat sini kita tengok bila berlaku kematian, isteri ni memang mungkin tak tahu cara, memang tak tahulah, sebab tu dah memang tak buat kan. Cuba buat pun ada orang halang. Okay, macam-macam pendapat. Okay, selalunya yang bukan waris lah. Sebab tu kita sebagai pemilik harta, sebagai orang Islam, kita masih hidup lagi, kita ambillah pengajaran kat sini. Okay, sebab kita tengok banyak sudah kes-kes, contohnya kes yang viral dulu tu, ingat lagi tak apa tu, kes arwah abam kan. Okay, orang lain yang campur tangan. Samalah dalam cerita ni. Okay, bila orang lain campur tangan, semua benda tak jadi. Dia jadi tak betul lah. Okay, jadi saya harap ambillah pengajaran, lantiklah wasi. Okay, siapa wasi tu? Wasi boleh dilantik di kalangan ahli keluarga ataupun organisasi. Contoh ahli keluarga, kalau suami, lantiklah isteri, dan seorang lagi boleh lantik anak kalau lebih 18 lah. Kalau anak tu masih bawah umur, boleh lantik saudara kandung sebagai wasi. Okay, lantiklah wasi yang betul supaya urus pusaka tu dimulakan cepat, tak jadi macam yang kes saya tu bermula lambat. Saya pun tak pasti dia duit tu betul dia takbir ke tidak. Okay, sebab tak berpeluang nak
betul-betul nak nak beri nasihat, sebab setiap kali datang macam-macam cerita dengan makcik lah, cerita itulah, cerita inilah. Okey. Jadi lantiklah wasi supaya urus pusaka dimulakan dengan cepat dan di tempat yang betul dan mendapat hikmat nasihat pakar. Okey, bukannya nasihat daripada orang yang tak bukan dalam bidang urus pusaka ni lah. Okay. Jadi sebenarnya sikit je cerita Abang Sadar tu, sebab saya ingat dia, teringat dia punya baju, dia punya penampilan tu kan, jadi saya teringatlah cerita tu. Jadi saya harap ambillah pengajaran, buatlah perancangan, lantiklah wasi, sediakan dokumen. Dokumen ni kan sebenarnya bukannya hanya untuk harta, tapi untuk kita punya saham akhirat juga. Okay, macam dalam kes-kes yang saya urus sebelum ni, kebanyakan yang tak ada dokumen memang tak adalah wakaf, tak ada wasiat sedekah. Okay, dan setakat ni lah yang saya telah urus, tak ada pun orang yang ingat, tak ada pun waris yang ingat nak tolong wakaf, nak tolong bersedekah bagi nama bagi atas nama waris. Okey, jadi kita sebagai pemilik harta, sikit ke banyak, buatlah perancangan. Okey, insya-Allah. So mana poi Abang Sadar tu saya tak pernah jumpa lagi, tak tahulah dia poi mana. Okey, dia dah tak bertandang lagi kat sini. Kalau dia datang, insya-Allah saya cuba lagi untuk tolong urus pusaka tu. Okey, saya rasa perkongsian saya, cerita saya setakat ni saja. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama, 9 suku, di slot kisah 9 suku malam, di FB Live mypusaka.info. Dan besok kita ada kelas. Kalau masih belum daftar, boleh pergi kat sini ada tak link. Okay. Boleh daftar di mypusaka.info atau pergi ke FB saya pun boleh. Okay, daftar untuk kelas Sabtu My Pusaka. Kita akan buat secara online, Zoom. Tajuk dia Tanah Pusakaku. Sebab tanah ni dia ada banyak jenis. Kita boleh belajar besok 2 jam daripada 9.30 sehingga 11.30 pagi. Percuma je. Okay? Jadi daftar segera kalau belum daftar lagi. Okay? Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.